Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kehadiran Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari yang indah ini. Saya Muhammad Arfan Danish bin Muhammad Nazri selaku moderator anda ingin memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita yang cantik lagikan bergaya pada hari ini, iaitu saudari Nur Izzah binti Nur Hazli selaku panel kita yang pertama dan saudari Siti Nur Amira binti Abdul Kasir selaku panel kita yang kedua. Pada hari ini kita bakal membincangkan sebuah topik yang sangat menarik, iaitu konsep Islam, Iman dan Ihsan. Sebelum itu, mari kita mulakan perbincangan kita dengan mengetahui maksudnya dengan terlebih dahulu. Islam dari segi bahasa berasal daripada kata dasar salamak yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan damai serta terlepas atau jauh daripada kekurangan-kekurangan zahir dan batin. Manakala dari segi istilah syarak, Islam ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iman pula berasal daripada kata dasar al-am yang bererti aman, iaitu tiada rasa takut. Pengertian iman dari segi istilah ialah mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak dan ragu. Manakala ihsan pula ialah lawan kepada kalimah is'ah, iaitu berbuat jahat. Ihsan bermaksud berbuat baik kepada manusia dan menghindari daripada melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Menurut Imam Nawawi, ihsan akan mendorong seseorang agar sentiasa ikhlas dalam beribadat dan mengerjakan ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tahukah anda mengapa sebagai seorang Muslim kita wajib tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya amat mudah. Ini adalah kerana maksud Islam dalam bahasa Arab ialah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya serahkan kepada panel kita yang pertama untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang masa, saya akan menerangkan tentang Islam dengan lebih terperinci. Bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang ketiga-tiga pengertian ini, kita perlu merujuk kepada sumber Islam yang sahih, iaitu sebuah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu seperti berikut. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih kainnya, sangat hitam rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan. Dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga dia duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya kepada kedua-dua lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya ke atas kedua-dua paha Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Hai Nabi Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam." Maka Rasulullah pun menjawab, "Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah dan engkau mendirikan sembahyang dan engkau mengeluarkan zakat dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya." Dia berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun tercengang kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Katanya lagi, "Maka kabarkanlah kepadaku dari al-iman." Rasulullah SAW menjawab, "Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan jahatnya." Dia berkata, "Benarlah engkau." Kemudian dia bertanya lagi, "Maka sekarang kabarkanlah kepadaku dari al-ihsan." Rasulullah SAW pun menjawab, "Ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan bahawa orang yang datang menghampiri Nabi Muhammad lalu duduk seperti orang yang sudah lama berkenalan dan bersahabat dengan baginda ialah Malaikat Jibril. Kedatangan Jibril alaihi salam ialah untuk menyampaikan dan mengajar Rasulullah SAW dan umatnya mengenai hakikat Islam, iman dan ihsan.
Apabila ditanyakan tentang Islam, Nabi Muhammad SAW pun menjawab sebagaimana yang terkandung dalam hadis tersebut, iaitu pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah, kedua, mendirikan sembahyang, ketiga, mengeluarkan zakat, keempat, berpuasa dan yang kelima, mengerjakan haji di Baitullah jika ada kemampuan menurut syarak. Terima kasih saudari Nurul Izzah selaku panel kita yang pertama atas penjelasan tersebut. Seterusnya, mari kita teruskan lagi dengan panel kita yang kedua bagi menjelaskan tentang iman pula. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita, Muhammad Arfan. Pada hari ini, saya akan meneruskan forum kita dengan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai iman. Daripada Umar radhiyallahu anhu, malaikat Jibril yang menyerupai seorang lelaki bersih telah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dalam hadis Jibril ini yang terkandung dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, hadis ini menghasilkan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam kedua-duanya membawa isi yang berlainan. Rukun iman yang mempunyai 6 rukun semuanya melibatkan kepercayaan. Ini juga selaras dengan maksud iman yang dikatakan oleh moderator kita sebentar tadi, iaitu kepercayaan. Namun, iman itu tidak boleh hanya mempercayai. Dalam Islam, hanya sekadar mempercayai adalah masih belum memadai sebagai beriman jika masih tidak beramal dan berpegang dengan iktikad. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Hujurat ayat 14 yang bermaksud, orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian, tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah sahaja, kami telah Islam. Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Iman pada maknawi sebenar ialah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Ringkasnya, orang yang beriman ialah orang yang percaya, mengaku dan beramal. Tanpa 3 syarat ini, seseorang itu belumlah dikatakan beriman dengan sempurna. Ketiadaan satu sahaja dari yang 3 tadi, sudah lainlah nama yang Islam berikan kepada seseorang itu, iaitu fasik, munafik atau kafir. Manakala dari segi pengertian secara harafiah dalam Islam, iman bererti percaya kepada Allah. Dengan itu, orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang mukmin. Kalau anda ingin fahami maksud iman dengan mudah, telitilah kata-kata mutiara yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yang bermaksud, bukanlah iman itu dengan perhiasan dan cita-cita, akan tetapi iman itu ialah apa yang teguh dalam hati dan dibenarkan oleh amal. Barang siapa berkata baik pada hal ia mengerjakan amal yang tidak baik, nescaya Allah menolak perkataannya. Dan barang siapa berkata dan berbuat baik, nescaya Allah mengangkat akan amalnya. Iman adalah dasar akidah atau kepercayaan oleh orang Islam. Oleh itu, ia adalah sesuatu yang tetap dan pasti sebagaimana yang diajarkan. Iman tidak mungkin dipinda oleh perubahan tempat dan zaman. Hadis ini dengan jelas telah menyebutkan tentang 6 perkara yang terangkum dalam pengertian iman. Keenam perkara ini yang dimaksudkan sebagai rukun iman. Rukunnya yang 6 itu tetaplah 6, tidak berkurang atau terlebih. Terima kasih atas pencerahan yang amat jelas daripada saudari Siti Nur Amira selaku panel kita yang kedua. Mari kita teruskan lagi dengan kembali kepada panel kita yang pertama mengenai ihsan pula. Ihsan adalah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Daripada hadis riwayat Abu Hurairah.
Ihsan menurut pengertian yang disebutkan dalam hadis sebentar tadi ialah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Menyembah Allah bererti mengabdikan diri kepadanya dengan beribadat menurut cara yang paling baik pada zahirnya dan batinnya. Ibadat yang dilaksanakan menurut hakikat ihsan mesti ditumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak kepada yang lain atau kerana orang lain. Ihsan dalam ibadat adalah antara martabat yang paling mulia dan tertinggi. Oleh itu, ibadat perlu dibina atas dua dasar yang penting agar memenuhi matlamat ihsan dalam ibadat tersebut. Pertama ialah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu merasa tawaduk dan tunduk di hadapan Allah agar timbul perasaan meminta dan mengharap hanya kepada Allah sahaja. Kedua pula ialah takwa, takut dan merasa kerdil apabila berhadapan dengan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat seperti ini menyebabkan seseorang merasa lebih bertanggungjawab terhadap ibadatnya dan akan melaksanakannya dengan penuh ikhlas. Keikhlasan menjadi asas penting dalam menentukan kesempurnaan amalan dan ibadat seseorang. Uniknya ihsan dalam Islam ialah manfaat ihsan itu akan kembali kepada tuannya. Ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Daripada surah Al-Isra ayat ke-7. Pendek kata, ihsan sangat penting untuk kesedaran dalaman kerana kebaikan yang dilakukan itu disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka kebaikan, bukan untuk tujuan menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ihsan mampu menjana kepribadian yang mulia dalam setiap diri Muslim jika dilaksanakan dengan penuh kejujuran, iaitu kesedaran bahawa Allah Maha melihat. Terima kasih saudari Nurul Izzah atas penjelasan tersebut. Kesimpulan saya dapat simpulkan, dengan memahami pengertian Islam, iman dan ihsan, anda dapat mengenali Islam dengan lebih jelas dan tepat secara ilmiah. Dengan memahami Islam, iman dan ihsan juga, anda akan dapat gambaran yang jelas tentang pengertian Islam yang sebenarnya menurut kehendak penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, bolehkah ahli panel kita yang kedua menerangkan tentang rukun Islam dengan lebih terperinci? Mestilah boleh. Saya mulakan dengan rukun Islam yang pertama, iaitu melafazkan syahadah. Syahadah yang membawa maksud penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu ialah pesuruh Allah, adalah pengucapan dua kalimah syahadah yang merupakan pernyataan atau ikrar misi dan visi hidup seorang Muslim. Syahadah adalah pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan keinginan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah serta kebenaran Rasulnya Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang membawa rahmat kepada keseluruhan alam. Syahadah memainkan peranan penting dalam kehidupan seorang Muslim kerana ia merupakan nur Islam. Selain itu, kalimat syahadah ini dapat membezakan antara umat Islam dan kaum kafir yang lain. Kalimat syahadah juga adalah syarat mutlak untuk umat Islam memasuki syurga. Kita teruskan dengan rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan solat. Mendirikan solat adalah satu perintah yang diwajibkan setiap hari ke atas umat Islam yang akil baligh. Solat ialah wahyu yang disampaikan secara terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada bulan Ramadan. Solat juga merupakan hubungan secara langsung antara kita dengan Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan apa yang dirasa dan difikirkan, sama ada rasa gembira atau sebaliknya. Sebagai hambanya, kita boleh meluahkan apa sahaja yang kita rasai tanpa rasa bimbang atau khawatir rasa itu akan diketahui oleh orang lain. Allah Maha Pendengar dan Maha Penyayang. Oleh itu, jika kita dalam kesusahan, berdoalah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan tenangkan hati dan fikiran kita. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ialah kata dasar dalam bahasa Arab daripada perkataan zakah yang membawa pengertian
berkait, tumbuh, suci, bersih dan baik atau dapat memberi maksud membersihkan atau mensucikan. Menurut hukum Islam, zakat bererti sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diserahkan kepada orang yang berhak. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi, zakat ialah nama bagi sesuatu pengambilan tertentu daripada harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Kita teruskan dengan rukun Islam yang keempat, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa menurut bahasa ialah menahan diri daripada sesuatu dan menurut istilah bererti menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dari bermula terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Puasa juga menuntut kita mencegah nafsu zahir dan batin daripada segala yang dilarang serta mengawasi gerak-gerik badan daripada melakukan sesuatu yang ditegak oleh hukum. Puasa wajib ditunaikan menurut ketentuan syariah. Rukun Islam yang kelima iaitu mengerjakan haji. Setiap umat Islam yang cukup syaratnya iaitu berkemampuan wajib mengerjakan haji di Mekah. Haji ialah ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendakkan keduniaan atau gelaran atau menunjuk-nunjuk, tetapi kerana ibadat haji itu tuntutan agama. Itu sahaja mengenai rukun Islam. Terima kasih kepada saudari Siti Nur Amira yang telah menerangkan dengan jelas mengenai rukun Islam. Seterusnya, bolehkah kita mengkaji tentang rukun iman pula? Dipersilakan panel yang pertama. Baiklah, mari kita sama-sama menelusuri rukun iman. Rukun iman yang pertama ialah percaya kepada Allah. Konsep yang paling asas ialah percaya bahawa Tuhan itu satu. Konsep keesaan Allah ini adalah mutlak dan tidak relatif kepada apa jua yang wujud di dunia ini. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu tunggal, Allah tempat meminta, tidak dia beranak dan tidak juga diperanakkan, dan tiada yang serupa dengannya, dialah Tuhan yang Esa. Dalam bahasa Melayu, perkataan Allah sememangnya dikhaskan untuk merujuk Tuhan dalam Islam. Walau bagaimanapun, perkataan Arab Allah boleh diterjemahkan juga kepada perkataan Tuhan kerana Allah bukanlah nama khas untuknya. Walaupun tiada imej visual Tuhan atau gambaran mengenainya, disebabkan larangan dalam memuja sesuatu, Muslim mendefinisikan Tuhan melalui sifat-sifatnya yang dikenali sebagai 99 nama Allah. Wajib bagi orang Islam, lelaki dan perempuan yang telah baligh dan berakal untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil dan jaiznya, dan juga jumlah kesemuanya adalah 41. Sifat-sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil 20 juga, dan sifat harus atau jaiznya ada 1. Allah ialah nama bagi Tuhan yang sebenar. Allah yang mencipta seluruh alam dan isinya. Allah yang mengatur dan menjaganya. Allah tidak boleh dilihat, tetapi bukti-bukti yang sangat banyak untuk menunjukkan pada akal yang waras dan adil bahawa itu wajib ada. Bukan sekadar kita wajib mempercayai bahawa Allah itu ada. Bahkan, wajib pula kita menyembahnya. Untuk hendak mempercayai Allah dan menyembahnya, manusia wajib mengenal Allah dengan betul. Dan untuk hendak mengenali Allah dengan betul, manusia mesti mencari dan mengkaji dari dalil Al-Quran, hadis dan akal. Jika kita tidak mengenal Allah dengan betul, nescaya akan sesatlah kita. Seterusnya, berganjak kepada rukun iman yang kedua, iaitu percaya kepada malaikat. Setiap Muslim yang mengucap syahadah wajib mempercayai adanya malaikat. Malaikat juga adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Zat malaikat adalah halus, tidak nampak oleh mata kasar manusia biasa, tetapi mampu dilihat oleh manusia luar biasa seperti Nabi dan Rasul. Rupa malaikat yang sebenar hanya Allah sahaja yang tahu. Namun, berdasarkan hadis, malaikat mampu menjelma dalam pelbagai rupa manusia dan bentuk makhluk yang lain. Ia berakal, boleh berkata-kata dan boleh bergerak ke suatu jarak yang jauh dalam masa yang singkat. Keadaan malaikat semata-mata adalah untuk taat dan menjalankan titah perintah Allah. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak juga ia berasa penat dan letih. Malaikat sangat banyak bilangannya dan Allah sahaja yang tahu bilangan sebenarnya.
Dalam ilmu tauhid, umat Islam diwajibkan untuk mengenal 10 malaikat dan tugas mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 66, malaikat itu tidak mendaharga kepada Allah mengenai apa yang dia perintah kepada mereka, dan mereka membuat apa jua perintah olehnya. Malaikat dijadikan Allah untuk menjalankan tugas-tugas yang tertentu dan berlainan. Setiap tugas yang diberikan Allah kepada malaikat akan dilakukan oleh malaikat tanpa kompromi. Zaman sekarang sudah ada orang yang mendakwa mampu menghalang tugas malaikat. Ada yang mendakwa boleh selotok dengan Israel untuk tidak mencabut nyawa seseorang. Sedangkan Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa apabila sudah sampai ajal seseorang sebagaimana yang tertulis di Lauh Mahfuz. Israel akan menjalankan perintah yang Allah arahkan dengan mencabut ajal makhluk tersebut. Tidak cepat sesaat dan tidak lewat sesaat. Begitulah yang diperjelaskan dalam ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas menunjukkan dakwaan ahli bid'ah ini bertentangan dengan Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat ke-66. Sekaligus kenyataan dan dakwaan mereka telah membatalkan keislaman dan keimanan mereka. Percaya adanya malaikat yang telah diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Allah menciptakan malaikat dari nur iaitu cahaya. Maka malaikat tidak terdiri daripada jisim dan tidak diberikan nafsu untuk makan, minum atau tidur. Malaikat juga tidak mempunyai jantina untuk memudahkan mereka mentaati Allah sepanjang masa. Rukun iman yang seterusnya pula percaya kepada kitab-kitab Allah. Orang Islam percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ia diakhiri dengan kitab Al-Quran. Kitab-kitab terbahagi pada dua, iaitu suhuf, pedoman yang tidak begitu lengkap, mengandungi hanya hukum-hakam dasar yang perlu diterangkan kepada manusia umumnya. Jumlah suhuf 100 buah, iaitu yang pertama Nabi Syis 50 suhuf, kedua Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf dan Nabi Musa 10 suhuf. Kitab-kitab yang wajib diimankan adalah yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Islam percaya bahawa pada masa kini, kitab-kitab selain Al-Quran telah diubah suai mengikut kehendak pihak-pihak tertentu. Maka, ia bukan lagi merupakan naskah-naskah yang tulen. Al-Quran menyempurnakan segala kitab-kitab yang terdahulu. Mari kita bergerak kepada rukun iman yang keempat pula, iaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul ialah meyakini bahawa Nabi dan Rasul itu benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia ke arah jalan hidup yang baik dan diredai Allah. Islam mengajar umatnya bahawa Allah menyampaikan wahyunya melalui malaikat kepada Nabi dan Rasul. Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu sebagai kegunaan dirinya dan umatnya sahaja. Islam menghendaki penganutnya untuk mempercayai setiap Nabi dan Rasul ini dan tidak membezakan mereka antara satu sama lain. Rasul pula merupakan seorang lelaki yang dipilih untuk menerima wahyu bagi dirinya serta disampaikan kepada orang lain. Dilaporkan terdapat 313 orang telah dipilih sebagai Rasul sejak bermulanya penciptaan manusia. Manakala bilangan Nabi pula adalah seramai 124,000 orang termasuk Rasul. Terdapat 25 Rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran dan 5 dari Rasul tersebut adalah Ulul Azmi iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Ini bermakna tiada Nabi dan Rasul yang dilantik selepas kewafatan baginda. Baginda telah menyampaikan peringatan terakhir iaitu Al-Quran dan As-Sunnah kepada manusia sebelum berlakunya hari kiamat. Rasul diberi tugas oleh Allah. Secara umumnya, tugas Nabi dan Rasul adalah membawa kebenaran, memberikan khabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah supaya tidak sengsara di dunia dan di akhirat. Para Rasul diberikan wahyu oleh Allah yang membuktikan bahawa mereka adalah pembimbing dalam segala amal perbuatannya
pantas dijadikan cermin tauladan. Antara faedah Allah menciptakan Rasul dan Nabi ialah kerana Allah mahu dirinya dikenali. Rasul dan Nabi diutuskan kepada umat manusia agar umat manusia kenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Dengan adanya Rasul dan Nabi, manusia akan kenal dengan tepat dan siapa Tuhan yang sebenar serta faham pula kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan sebagai seorang makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang yang diciptakan Allah tidak kenal siapa Tuhannya yang sebenar dan tidak mengakui keagungannya dengan jalan yang sebenar, nescaya sesatlah dirinya dari segala amal kebajikan yang dilaksanakannya tiada nilai di sisi Allah. Sifat-sifat yang perlu ada pada Nabi dan Rasul mempunyai 4. Yang pertama, siddiq. Siddiq membawa maksud benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul atau Nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Rasul tidak berkata-kata melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tidak mempunyai sifat kizib, iaitu dusta. Mustahil bagi Rasul mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui dan tidak diwahyukan Allah kepadanya. Firman Allah yang bermaksud, tidaklah dia Rasulullah SAW mengucapkan mengikut kemahuan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Sifat yang wajib bagi Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah ialah Rasul akan melakukan sesuatu serta melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar dan tepat sebagaimana yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasul tidak memungkiri janji. Barang siapa yang berdosa atas namaku, siapkanlah tempatnya di dalam api neraka. Maka mustahil Rasul bersifat khianat, iaitu tidak amanah dan mungkir janji. Wajib bagi Rasul mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Rasul menyampaikan kepada umatnya apa yang Allah wahyukan kepadanya. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat kitman, iaitu menyembunyikan. Sifat yang keempat yang perlu ada pada Rasul adalah fatonah, iaitu bijaksana. Rasul mampu memahami perintah-perintah Allah dengan betul dan tepat. Mampu pula berhadapan dengan penentang-penentangnya dengan bijaksana dengan bukti-bukti yang kukuh. Mustahil bagi Rasul bersifat dengan sifat jahlun, iaitu bebal. Dan satu sifat yang jaiz atau sifat yang harus bagi Rasul ialah aradul basyariyah, iaitu untuk bersifat dengan sifat-sifat yang dipunyai oleh manusia-manusia biasa, seperti ingin makan, berkahwin, mempunyai zuriat dan sebagainya. Kita teruskan kepada rukun iman yang kelima, iaitu percaya kepada hari akhirat. Dalam hadis yang masih kita bincangkan ini, Malaikat Jibril juga bertanyakan mengenai hari kiamat. Dalam hadis itu, Malaikat Jibril berkata, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Malaikat Jibril berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila engkau melihat orang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi." Melalui perbualan ini, kita dapat mengetahui bahawa tiada sesiapa yang mengetahui waktu berlakunya hari kiamat melainkan Allah. Kita wajib percaya akan datangnya hari kemudian atau akhirat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Diterangkan bahawa pada akhir zaman akan datang suatu hari di mana semua makhluk yang ada akan menjadi rosak dan binasa, dimusnahkan dan akan dibangunkan semula. Kerana itu, hari akhirat turut mendapat julukan hari kiamat atau pembangkitan. Setelah segalanya hancur pada hari kiamat, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk bangun terlebih dahulu dan melaksanakan perintah Allah meniup sangkakala. Maka bangunlah nyawa yang telah mati untuk dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia.
itulah hari pembalasan. Siapa yang amalannya lebih banyak dengan kebaikan akan mendapat kebahagiaan di syurga. Sebaliknya, bagi amalan yang lebih banyak jahat akan mendapat siksaan dan ditempatkan di neraka. Kita teruskan dengan rukun iman yang terakhir, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Kita wajib percaya bahawa segala sesuatu adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qada maknanya baik. Baik yang dimaksudkan adalah amalan kebaikan yang dikerjakan oleh sekalian muslimin dan muslimah akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat pula dibalas dengan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar yang membawa makna buruk. Buruk yang dimaksudkan adalah amalan keburukan yang telah dikerjakan oleh sekalian muslimin dan muslimah yang terlibat. Maka amalan buruk yang dikerjakan akan dibalas dengan keburukan di dunia dan akhirat pula akan dibalas dengan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyampaian daripada seorang manusia yang telah berserah diri, iaitu jasad dan nyawa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa ke atas segala-galanya di seluruh alam. Terima kasih kepada saudari Nurul Izzah atas penerangan yang sangat jelas. Maka dengan itu berakhirlah forum kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang konsep Islam, Iman dan Ihsan. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan individu yang mempunyai iman yang kukuh. Saya berharap forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.